Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan jamaah Masjid Al-Firdaus, para pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini hikmah Ramadan, tajuk kita ialah mengenai Lailatul Qadar, di mana tajuk yang saya pilih ialah 5 sebab Al-Qadar atau malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Jadi sebelum saya mulakan untuk menerangkan 5 sebab kenapa malam Lailatul Qadar itu malam 27, ingin saya berikan penerangan secara umum. Hikmahnya Allah SWT merahsiakan Lailatul Qadar agar kita sentiasa ibadah sepanjang masa. Masuk bulan Ramadan, kita mula dengan beribadah. Itu galakkan, sebab ada yang berpendapat awal-awal Ramadan kalau kita dah ibadah, insya-Allah akan dapat Lailatul Qadar. Itu menggalakkan orang beribadah. Maka terdapat 3 pandangan secara umum daripada semua ulama-ulama kita. Saya bagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama yang mengatakan bahawa kekalkan rahsiakan dikekalkan rahsianya Lailatul Qadar itu agar manusia itu beribadah terus tiap-tiap malam. Dan mereka ini berkecimpung untuk mengejar Lailatul Qadar pada malam-malam terakhir. Malam-malam 10 malam terakhir, kerana hadis-hadis mengenai 10 malam terakhir itu banyak. Jadi golongan pertama ni mengumumkan, tidak menetapkan mana-mana malam. Walau bagaimanapun, kerana hadis tu banyak mengatakan 10 terakhir, mereka banyak ibadah 10 terakhir. Ini golongan pertama. Golongan kedua, golongan yang tidak menetapkan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, iaitu pada mana-mana malam ganjil pun. Yang tadi, yang golongan pertama tu 21, 23, 25, 27, 29, itu golongan yang pertama tadi. 10 malam terakhir, malam-malam ganjil. Golongan kedua ni, dia malam yang tak ganjil pun boleh. Tak termasuk 10 terakhir pun boleh. Awal-awal minggu pertama bulan Ramadan pun boleh berlaku Lailatul Qadar. Dalam golongan ini juga ada di kalangan mereka yang mengatakan boleh terjadi Lailatul Qadar luar bulan Ramadan. Mereka ada sandarannya, dan ada ulama mereka yang dapat Lailatul Qadar pada bulan Rabiul Awal, pada bulan Sya'ban dan sebagainya. Jadi golongan kedua. Golongan ketiga ialah golongan yang mencari malam Lailatul Qadar antara 21 tadi, 21, 23, 25, 27 dan 29. Tetapi golongan yang ketiga ni, mereka mempunyai dalil-dalil, sebab para sahabat pun berpendapat. Ada yang mengatakan, sahabat Nabi mengatakan 21, ada yang mengatakan 23. Mereka pakai kata-kata sahabat sebagai sandaran mereka. Baik, itu 3 golongan secara umum. Iaitu golongan pertama tidak mengumumkan mana-mana, cuma mereka berkecimpung pada malam-malam terakhir, malam-malam ganjil. Golongan kedua mengumumkan setiap masa boleh berlaku, tak semestinya malam ganjil. Malam yang genap pun boleh berlaku, di luar 10 terakhir pun boleh berlaku, di luar Ramadan pun boleh berlaku. Itu golongan kedua. Golongan ketiga, mereka tetapkan antara 21, 23, 25, 27, 29. Mereka ada school of thought. Mereka mengatakan mesti antara 5 malam ni saja, tak berliga kepada yang lain. Baik, sekarang saya nak jelaskan, nak sharing kepada pendapat guru agung kita Syekh Abdul Qadir Jailani, yang berpendapat ianya adalah malam 27. Beliau mempunyai sumber-sumber dan rujukan. Kita nak share lah pada kali ini, video kali ini nak share yang ianya malam 27 dan mempunyai 5 sebab. Yang kita share daripada ilmu pengetahuan beliau. Antara menariknya, ada hadis-hadis sahih. Ada hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahawa ianya adalah malam 27. Itu menariknya. Saya bacakan dulu. Saya bacakan daripada riwayat Abu Ka'ab radhiyallahu an, berkata, demi Allah, sesungguhnya Ibnu Mas'ud telah meyakinkan bahawa malam Al-Qadar berada dalam bulan Ramadan yang jatuh pada malam ke-27. Akan tetapi beliau enggan memberitahu kepada kami malam yang tepat kerana
bimbangkan kamu tidak lagi berusaha mencarinya. Tengok tu hikmah dia. Bila orang dah tahu, dia tak beritahu yang lain sebab khawatir orang dah tak beribadah pada malam-malam lain, orang tak berusaha mencari. Itu satu sebabnya. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu an yang bermaksud bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawa malam Al-Qadar berlaku pada malam ke-27. Okey, ini antara riwayat yang masyhur lah. Okey, yang sahih juga. Dan yang ketiga riwayat daripada Imam Ahmad telah meriwayatkan sebuah hadis daripada Ibnu Umar minta maaf, Ibnu Umar radhiyallahu yang bermaksud sesiapa yang mencari malam Al-Qadar hendaklah dia mencarinya pada malam yang ke-27. Carilah kamu malam Al-Qadar pada malam yang ke-27. Ini adalah riwayat Imam Ahmad yang kata-katanya datang daripada Sayyidina Umar. Ada lagi satu, saya tak bawakan di sini. Ada satu hadis yang sahih di mana para sahabat banyak mendatangi Rasulullah menceritakan pandangan mereka pada malam 27, apa yang mereka terlihat, mereka ternampak. Rasulullah keluar pada sahabat mengatakan, telah tawatur, telah banyak datang kepada aku khabar mengenai Lailatul Qadar yang jatuh pada malam 27, maka carilah malam Al-Qadar pada malam 27. Itu ada lagi satu hadis itu yang menunjukkan para sahabat dah banyak melihat pada malam 27. Baik, ini semua adalah bahagian hadis-hadis sahih je. Sekarang kita nak lihat secara ilmiahnya. Cara ilmiahnya yang mana kita lihat pertama sekali datangnya daripada Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi yang ilmunya sangat luas, ahli tafsir. Beliau mengatakan sudah ada clue daripada Allah SWT, sudah ada clue daripada Al-Quran, bilakah malam Al-Qadar. Hanya yang mencarinya dapat. Siapa yang ada ilmu mencari dapat, tahu cluenya. Siapa yang tak mencari meraba-raba, kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena. Ini berbeza dengan Imam Al-Ghazali. Pendapat Al-Ghazali, mereka pakai jadual. Imam Ghazali pakai jadual, tengok pada bilakah mula-mula Ramadan jatuh, baru kat situ ditetapkan Al-Qadar. Berbeza dengan Syekh Abdul Qadir Jalani yang melihat bahawa tetap terus di malam 27 sepanjang tahun terus 27. Ini yang saya nak terangkan, nak share sekarang. Yang pertama tadi hadis-hadis dah kita lalui. Yang kedua ialah kata Abdullah bin Abbas, kita lihat surah Al-Qadar, kerana Lailatul Qadar tak dapat dilihat di mana-mana melainkan kat surah Al-Qadar saja. Dan surah Al-Qadar ini kita lihat daripada perkataan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar sampai hatta matla'il fajr, ada 30 perkataan. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, 30 perkataan ini melambangkan satu bulan. Dan perkataan salamun hiya hatta matla'il fajr, perkataan hiya ni yang ke-27. Dan hiya ni maknanya dia refer kepada siapa, rujuk pada siapa? Lailatul Qadar. Perkataan hiya tu dirujukkan kepada Lailatul Qadar dan dia terletak pada situasi posisi huruf yang ke-27 dalam surah yang mempunyai perkataan 30. Kata beliau, ini melambangkan sudah ada signifikan bahawa satu bulan tu 30, Lailatul Qadar yang ke-27. Ini adalah hujah kedua selepas hadis Nabi yang tadi kita dengar. Hadis Nabi ada banyak, saya ambil hanya 3 atau 4 saja yang menunjukkan 27. Yang ketiga, ini pendapat Syekh Abdul Qadir Jalani yang beliau ni ketengahkan. Kata beliau dalam kitab Ghunyah, beliau mengatakan bahawa Lailatul Qadri, perkataan Lailatul Qadri, lam ya lam ta alif lam qaf dal ra, Lailatul Qadri mempunyai 9 huruf. 9 huruf, kira 9 huruf. Dan perkataan Lailatul Qadri diulang dalam surah Al-Qadar 3 kali. 9 kali 3. Jadi jawapannya 27. Ini hujahnya Syekh Abdul Qadir Jalani menunjukkan sepakat dengan Abdullah bin Abbas yang mengatakan hiya itu pun 27. Cuma cara kiraannya, teknik berbeza. Itu yang ketiga. Pertama dalil kita ialah hadis-hadis, yang kedua Abdullah bin Abbas salamun hiya hatta. Yang ketiga Lailatul Qadri 9 huruf.
3 kali diulang dalam surah Al-Qadar 27. Yang keempat kami dapati dalam setengah-setengah bacaan, kami terjumpa bahawa ada juga mengatakan, mengirakan, mari kita kira perkataan Al-Qadar. Al-Qadar, perkataan Al-Qadar ni terletak pada huruf yang keberapa? Lailatul Qadar. Kita tolak perkataan Lailah, ambil Al-Qadar saja. Al-Qadar, kita ambil perkataan Al-Qadar, huruf yang keberapa? Maka Al-Qadar yang pertama jatuh pada huruf yang kelima. Al-Qadar yang kedua jatuh pada huruf yang ke-10. Al-Qadar yang ketiga jatuh pada huruf yang ke-12. Bila kita campur 5, 10 dan 12, jadi 27. Ini kiraan yang cara calculation yang keempat. Yang kelima, kata Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani dalam kitab Ghunyah, kalau kita ambil malam-malam ganjil yang dikatakan golongan pertama tadi tu, 1, 3, 5, 7, 9 malam-malam ganjil, antara angka-angka ganjil 7 yang paling Allah sukai. Terlalu banyak bukti menunjukkan Allah suka pada huruf 7. Dengan sebab huruf 7 itulah kesukaan Allah dijadikan segala-galanya, kebanyakan perkaranya dengan 7. 7 petala langit, 7 petala bumi. Fatihah ada 7 ayat. Kemudian anggota yang wajib sujud pada Allah ada 7. Ashabul Kahfi ada 7. Dalam Quran ada cerita pasal 7 lembu kurus makan 7 lembu gemuk. 7 juga. Tawaf kita 7 kali, sa'i 7 kali, lataif dalam diri kita, tempat-tempat zikrullah kita semua ada 7, lataif kita ada 7. Seminggu ada 7 hari. Bulan Rejab bulan yang ke-7. Dan ini semua menunjukkan bahawa 7 sangat disukai Allah, dan dalam Quran banyak mengulangi perkataan 7. Sab'ina marrah, sab'a. Perkataan 7 itu banyak diulang sehingga menjadi bilangan yang terpilih, angka yang terpilih dalam Al-Quran. Sab'ina marrah. Kalau kau beristighfar pada Allah 70 kali. Kenapa 70? 7, perkataan 7 yang Allah suka. Dan Allah menjemput Nabi SAW naik untuk mengambil salat. Ibadah salat menjadi tiang agama pada malam 27. Jadi inilah yang kelima ini menunjukkan bahawa dalam angka-angka ganjil 7 yang disukai Allah, iaitu malam 27. Ini 5 cara yang cara official yang kita dapat lihat sangat-sangat menarik dan boleh menjadikan pilihan individu. Kita tak boleh enforce kepada semua orang. Selepas kita mendengar video ni, oh rupanya Al-Qadar 27, tak boleh. Ini untuk pilihan diri kita sendiri. Masing-masing serah pada masing-masing. Keterbukaan itu sangat baik, mencipta persaingan, mencipta satu suasana yang baik. Jadi jadual Imam Ghazali silakan, nak ikut imam-imam lain yang berpendapat sekian silakan. Tidak ada sesuatu yang perlu kita tetapkan di sini. Cuma saya share saja, malam 27 tu ada sebab dia, bukan hanya suka-suka, ada sebabnya. Lagi satu yang menariknya bahawa malam Qadar itu diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala para malaikat untuk apa? Bawa salam. Bawa salam daripada Rasulullah SAW kepada umatnya. Bila Rasulullah beri salam, sebenarnya salam tu dari Allah. Salam tu dari Allah pada malam Isra' dan Mi'raj. Allah mengeluarkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menyambut salam dari Allah dengan mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam tu bagi kami dan juga orang-orang soleh di kalangan umatnya. Jadi Rasulullah ketepikan salam dari Allah untuk para hamba-hambanya, umat-umat yang soleh. Rasulullah dah storagekan, dah ketepikan. Nanti bila Rasulullah dah wafat, Rasulullah ingin sekali salam daripada Allah tu sentiasa turun kepada hamba-hamba yang soleh. Pernah satu ketika Rasulullah dalam keraguannya bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapakah yang akan sampaikan salam Allah kepada umatku nanti selepas pemergianku? Kata Jibril, malam Al-Qadar Allah telah menjadikan malam diturunkan salam yang kamu telah ketepikan untuk umat itu.
yang salam itu akan diturunkan pada malam Al-Qadar. Rupanya betul. Al-Quran pun mencerita pada surah Al-Qadar di mana turunnya malaikat tu membawa salam dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat. Kena ada ayat dia, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam, membawa urusan iaitu salam, urusan yang terkait dengan salam, urusan yang dibungkus dengan salam, urusan yang diberikan kepada umat itu, urusan-urusan masing-masing berlainan satu sama lain, tapi keseluruhan itu adalah salam sejahtera dari Rasulullah SAW yang ditepikan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anehnya perkataan assalam ni secara officialnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada 27 huruf. Sebab itu pada malam 27 ni lah 27 huruf ni turun dan dapat diterima oleh orang-orang yang layak untuk mendapatkannya, iaitu orang yang memintanya pada bulan nisfu Sya'ban. Meminta Al-Qadar ialah bermunajat pada 15 Sya'ban adalah permintaan untuk Lailatul Qadar. Bukan kita Allah marzuqna Lailatul Qadar, boleh, tak salah kita doa begitu, tapi secara teorinya ialah meminta Lailatul Qadar itu orang yang membangun malam nisfu Sya'ban. Itulah orang yang meminta Lailatul Qadar. Baik, sampai di sini dulu kita share 5 sebab kenapa ramai ulama berpegang kepada Lailatul Qadar itu 27, termasuk Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani, dan beliau pun menerangkan kenapa 27 telah kami kongsi bersama, mudah-mudahan berfaedah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.